Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Izinkan saya kenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Izzat Syafiq bin Syarudin bersama dua orang sahabat saya iaitu Muhammad Zarif bin Muhammad Daud bersama Muhammad Razik bin Hamidun. Kami dari kumpulan Tutorial A pembentang minggu ke-10 dan tajuk kami adalah 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan ataupun rumah tangga yang berjaya daripada perspektif isteri. Okey, apakah itu perkahwinan? Perkahwinan bermaksud sebuah ikatan antara lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab kabul. Jika seorang lelaki dan wanita mencintai antara satu sama lain dan telah mendapat restu daripada kedua orang tua mereka dan mereka berkemampuan, maka diperbolehkan untuk mereka melangsungkan perkahwinan. Jadi, apakah maksud nikah? Dari segi bahasa, nikah bermaksud ikatan ataupun simpulan. Dari segi istilah syarak pula, ia merupakan ikatan ataupun akad yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud adalah Nabi SAW memerintahkan kami untuk berkahwin dan menegah kami daripada membujang dengan tegahan yang tegas. Dan sabda baginda, kahwinlah kamu dan beranak pinaklah kamu kerana sesungguhnya aku berbangga kerana banyak bilangan kamu pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berikut merupakan 3 orang responden yang telah kami interview. Yang pertama adalah Suraya binti Sa'ad, berumur 50 tahun dan telah mendirikan rumah tangga selama 24 tahun. Okey, responden yang kedua adalah Rafidah binti Sanusi, berusia 42 tahun dan telah mendirikan rumah tangga selama 7 tahun. Responden ketiga kami adalah Liana Maiza binti Muhammad Daud, berumur 32 tahun dan telah mendirikan rumah tangga selama 7 tahun. Okey, hasil daripada interview kami bersama 3 orang responden tersebut, kami telah memperoleh 5 prinsip mengekalkan rumah tangga yang berjaya. Okey, prinsip yang pertama, bertolak ansur. Prinsip yang kedua, kasih sayang. Prinsip yang ketiga, sabar. Prinsip yang keempat, bertanggungjawab. Prinsip yang kelima, kepercayaan. Okey, kita pergi kepada prinsip yang pertama iaitu tolak ansur. Ada 3 kata kunci dalam tolak ansur ini. Okey, yang pertama adalah lower your expectation. Yang kedua adalah mengemas bukan sahaja tugas isteri, dan yang ketiga jaga percakapan. Okey, saya akan kupas 3 kata kunci ini satu persatu. Okey, yang pertama adalah lower your expectation. Okey, untuk poin yang pertama, okey, kita sebagai suami, kita jangan harap isteri kemas rumah 24 jam. Tidak salah kita sebagai suami membantu isteri untuk mengemas rumah, ataupun kita boleh mengajak anak-anak bersama-sama kita membantu isteri meringankan beban mereka. Okey, yang kedua, jangan harap isteri sambut kita balik kerja. Okey, kenapa poin saya begini? Boleh saya cakap, boleh dikatakan sekiranya kita ada isteri yang bekerja ataupun sama-sama mencari nafkah bersama kita, dia bukan suri rumah 24 jam. Jadi mungkin dia juga letih bekerja mencari nafkah. Jadi sebagai suami, kita jangan harap bila kita balik dari kerja isteri dah sambut kita balik kerja. Tak boleh macam tu. Okey, yang ketiga, jangan cukup saja masa tertentu kita nak makan, makanan semua dah siap terhidang atas meja. Macam saya cakap tadi, berkemungkinan kita ada isteri yang bekerja bersama-sama mencari nafkah. Jadi tidak mungkin tidak setiap masa isteri boleh memasak di rumah. Jadi sekiranya andai kata suami ada masa terluang ataupun cuti pada hari tersebut, kita juga boleh memasak untuk isteri dan anak-anak. Tidak salah. Okey, dan yang terakhir, jangan harap suami kita akan layan kita macam queen kalau kita tak layan dia macam king.
Okey. Okey, untuk kata kunci yang kedua iaitu mengemas bukan sahaja tugas isteri. Okey, kita sebagai lelaki dan juga suami kita ingat yang isteri mengemas rumah sebab dia cintakan anak-anak dia dan juga dia cintakan suami dia. Okey. Kalau kita betul-betul cintakan isteri kita, apa salahnya kalau kita bantu isteri kita ringankan kerja-kerja isteri tersebut. Sebab itu, kalau boleh, ini pendapat saya kepada lelaki lah, sebelum menjejakkan kaki ke alam perkahwinan, rajin-rajinkanlah untuk kita mencari ilmu, memasak, mengemas rumah dan juga menguruskan anak-anak. Hal ini saya rasa dia di ke depan nanti ia dapat memudahkan kita. Ada istilah ataupun ramailah orang cakap relax, berah suami yang beli, so biar isteri yang kemas rumah. Bagi saya ini tak betul. Saya rasa walaupun saya rasa sekarang ada saja isteri yang beli beras untuk keluarga, tapi bagi saya tak hilang pun macho suami itu kalau kita tolong isteri kemas rumah, kan? Lagi manis kalau kita tolong isteri kita. Orang kata apa? Jangan biarkan isteri pertahankan rumah tangga ni bersendirian. Biarlah bersama-sama, barulah rumah tangga itu kuat dan utuh. Okey, dan kata kunci yang ketiga adalah jaga percakapan. Okey, kadang-kadang kita boleh lihat suami, kebanyakan lah, suami hanya pandai mengarah, hanya pandai bercakap. Contohnya suami balik-balik so isteri kemas rumah, basuh pinggan, masak, cuma cakap lah, pandai mengarah. Padahal sepatutnya suami juga boleh tolong guide ataupun tolong guide anak-anak ataupun minta tolong anak-anak bantu ibu, bantu isteri untuk masak, untuk memasakkan rumah, dan kita sebagai suami juga boleh tolong kemas rumah dan masak. Dan yang kedua, okey, jangan meninggi suara seperti bos. Lebih baik kita tunjuk cara. Ini lebih kepada macam mana kita nak guide anak-anak. Selalunya kita boleh tengok bapa-bapa ni ataupun suami suka marah anak-anak, kan? Mengarah macam bos. Tapi lebih baik bagi saya rasa baik kita guide, tunjuk anak-anak macam mana nak kemas, macam mana nak tolong ibu mereka untuk meringankan beban tersebut. Okey, sebagai suami kita kena ingat isteri adalah partner. Sebagai suami kita kena ingat suami isteri ini adalah partner dan bukannya bos dan kuli. Okey, sebagai suami kita kena ingat isteri dijadikan dari tulang rusuk kita, bukan dari kepala untuk dijunjung, bukan juga dari kaki untuk dipijak. Isteri bukan orang bawahan kita. Kita memerlukan kedua-dua pihak untuk menjayakan rumah tangga. Tidak sesebuah rumah tangga adalah bergantung pada sikap sabar suami isteri dalam sesebuah perkahwinan. Jika kita tiada sikap sabar, mana mungkin hubungan suami isteri mampu kekal lama berbelas tahun, bahkan berpuluh tahun. Sabar merupakan kunci utama rumah tangga untuk bertahan lama. Sebab rumah tangga ni bukan selamanya bahagia. Macam yang biasa kita tengok dekat dalam drama, rumah tangga ni kadang-kadang diuji dengan berbagai masalah. Macam-macam lah, kadang-kadang sebab orang ketiga, sebab kekurangan wang, sebab ujian dan banyak lagi lah. Namun hanya mereka yang bersabar je mampu bertahan. Sabar ni dalam rumah tangga ni dia tak terhad pada isteri je. Namun ada orang bersabar dengan mentua, ada orang yang bersabar dengan adik-beradik ipar, ada orang bersabar dengan kesihatan atau ujian yang lebih Allah. Banyak lagi lah. Kalau sabar ni tak ada dalam diri kita, memang susah lah untuk bertahan lama dalam hubungan. Sabarnya adalah sifat orang mulia, dan dalam Al-Quran banyak kali disebut antara sifat orang yang akan masuk syurga adalah yang bersabar. Justru andai kita sentiasa bersabar, kita akan layak untuk masuk ke syurga, insya-Allah. Berdasarkan diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, mana lelaki yang bersabar di atas keburukan perangai isterinya, Allah akan berikan pahala seperti yang diberikan kepada Ayub kerana bersabar di atas bala yang menimpanya. Mana-mana isteri yang bersabar di atas keburukan perangai suaminya, Allah akan berikan pahala seperti yang diberikan kepada Aisyah binti Muzahim, isteri Fir'aun. Berdasarkan hadis ini, kita boleh lihat
kita boleh lihat subhanallah berapa besarnya pahala kita dapat kalau kita bersabar ni dalam hubungan dari pihak isteri ataupun suami. Masing-masing ada kebaikan yang Allah akan berikan, insya-Allah. Selain itu, ada sebuah kisah yang menarik tentang sabar ni dalam rumah tangga ni. Suatu hari ni, ada seorang sahabat yang datang ke rumah Umar bin Khattab. Sahabat ni datang ke rumah Umar bin Khattab, dia pergi untuk mengadu mengenai perangai isteri dia. Bila sahabat ni sampai, dia berdiri dekat luar pintu rumah Umar dah. Tiba-tiba dia terdengar isteri Umar sedang berletih. Sedangkan Saidina Umar ni dia diam je, tak menjawab walaupun sepatah pun. Sahabat ni pun beredar sambil berkata kepada dirinya, jika beginilah keadaan Umar, seorang Amirul Mukminin yang selalu keras dan tegas, maka bagaimana dengan aku? Sampai itu, tak lama tu Umar keluar dari rumahnya dan melihat lelaki tadi beredar. Umar memanggilnya dan bertanya tujuan kedatangannya. Lelaki itu berkatalah, wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadu mengenai perangai isteriku yang buruk dan suka berletih kepadaku. Tadi aku mendengar isteri anda pun begitu juga. Lalu aku berkata kepada diriku, jika beginilah keadaan Amirul Mukminin dengan isterinya, maka bagaimana dengan aku? Umar berkata kepadanya, wahai saudaraku, sesungguhnya aku bersabar dengan letiran kerana dia mempunyai hak ke atas aku. Sesungguhnya dia memasak makanan aku, mengadakan roti untuk aku, membasuh pakaian aku dan menyusui anakku. Padahal semua itu tidak diwajibkan ke atasnya. Dia juga menenangkan hatiku daripada melakukan perbuatan yang haram. Sebab itulah aku bersabar dengan kerenahnya. Lelaki itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, demikian jugalah isteriku. Umar pun berkata kepadanya, maka bersabarlah wahai saudaraku, sesungguhnya kerananya kerenahnya itu tidak lama, hanya seketika. Kesimpulan yang kita dapat dari kisah tadi, kita boleh lihat Saidina Umar yang terkenal dengan sifat tegas beliau, namun dalam urusan rumah tangga beliau mampu bersabar bagi menyelesaikan masalah yang berlaku supaya kerahmatan rumah tangga sentiasa terjaga. Kasih sayang. Kasih sayang sama insan akan membuatkan sikap bertolak ansur, hormat menghormati dan sedia berkorban demi kebahagiaan orang tersayang. Kedamaian dan kasih sayang adalah teras utama dalam hubungan suami isteri yang bahagia. Perkahwinan yang tidak didasarkan kepada perasaan kasih terhadap satu sama lain, tidak disulami dengan kemesraan adalah satu perkahwinan yang tidak bahagia dan tidak bermakna. Kerana salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga adalah kasih sayang antara suami dan isteri. Lantaran Allah SWT menjadikan perasaan kasih mesra antara suami isteri sebagai satu sunnah yang ada padanya, tanda kekuasaan dan keagungannya. Ini seperti firman Allah yang bermaksud, dan antara tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kami isteri daripada diri kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah adalah asas utama menghayati semangat kasih sayang. Menurut Puan Liziana, iaitu salah seorang pasangan yang saya temu bual, beliau berkata, perasaan kasih sayang inilah yang akan membuat kita mudah untuk menerima kekurangan pasangan masing-masing dan akan membuatkan rumah tangga semakin bahagia. Kasih sayang dalam rumah tangga bukan setakat pada hubungan suami isteri je, malah ia juga melibatkan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Anak-anak yang rasa disayangi dan menyayangi ibu bapanya akan lebih prihatin untuk menjaga nama baik keluarga dan sentiasa rasa bermotivasi untuk berusaha meraih keseimbangan hidup. Abu Umar berkata, Rasulullah pernah melihat seorang ibu dengan dua orang putrinya, seorang didukung dan seorang lagi dipimpin tangannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kamu ibu yang tabah dan penyayang. Apabila mereka tidak ada harta kepada suami, maka siapa antara mereka yang menjaga solat pasti akan masuk syurga. Riwayat Ibnu Majah. Kesimpulannya, untuk memastikan rumah tangga ini berkekalan lama, sifat kasih sayang ini memang perlu ada dalam setiap insan, tak kiralah suami atau isteri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Versi seterusnya ialah bertanggungjawab. Pasangan perlulah memahami hak pasangan masing-masing. Seperti contoh, suami perlu tahu isterinya hak isterinya.
Selain itu, setiap individu di dalam sesebuah keluarga perlu mengetahui peranan mereka masing-masing. Sebagai contoh, suami, mereka perlu memberikan nafkah zahir dan batin terhadap kepada isterinya. Mereka juga perlu memberikan didikan yang baik kepada isteri dan anak-anaknya. Mereka juga perlu memberi layanan dan bersikap adil terhadap seluruh ahli keluarganya. Selain itu, isteri juga mempunyai peranan mereka tersendiri. Yang paling penting ialah isteri perlu mentaati suami mereka, memelihara kehormatan diri, tidak menconteng arang ke muka suami, perlu menjaga harta suami dengan baik. Isteri juga perlu meminta izin jika ingin keluar ke mana-mana. Apabila setiap individu di dalam sebuah keluarga menjalankan tanggungjawab mereka dengan sempurna, menjalankan tugas mereka dengan sempurna, maka terbinalah sebuah keluarga yang harmoni, yang saling melengkapi antara satu sama lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang lelaki ialah penjaga ke atas ahli keluarganya dan dia bertanggungjawab terhadap mereka, manakala perempuan penjaga ke atas rumah tangga dan anak-anaknya serta dia bertanggungjawab terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepercayaan juga merupakan sebuah nilai yang penting dalam sebuah perkahwinan. Pasangan suami isteri perlulah saling mempercayai antara satu sama lain dan mewujudkan sebuah kesefahaman. Mereka juga perlu mengelakkan prasangka sangka yang berlebihan antara satu sama lain, kerana ini akan memberi peluang kepada syaitan untuk meruntuhkan masjid yang telah dibina. Perasaan ini juga akan mengakibatkan gangguan emosi dan menggugat keharmonian rumah tangga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi suami perlulah bersangka baik terhadap isteri, dan isteri perlulah bersangka baik terhadap suami untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku terhadap perkahwinan yang telah dibina. Setiap yang terlintas di fikiran akan menunjukkan cara seseorang itu berfikir. Jika seseorang itu terlintas untuk berfikiran negatif, maka cara berfikiran seseorang itu adalah negatif. Ini perlu dielakkan di dalam perkahwinan. Cara berfikir menunjukkan sikap sebenar kita. Jika ada perkara yang mengganggu di dalam fikiran suami ataupun isteri di dalam sebuah perkahwinan, maka cara yang terbaik adalah untuk mereka berbincang secara terbuka hati dan menyelesaikannya demi keharmonian keluarga mereka. Kesimpulannya, sebelum berkahwin, pasangan perlu mempunyai ilmu yang cukup sebelum menempuh alam perkahwinan. Okey, yang kedua, pasangan harus bersama-sama dalam menghadapi masalah. Dan yang ketiga, dari segi emosi, pasangan perlu bersedia dari segi emosi dan fizikal. Kita kena ingat, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi rumah tangga. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi saya harap berdasarkan prinsip yang kami bentangkan ini, komuniti ataupun pasangan yang telah berkahwin di luar sana memperoleh sedikit ilmu untuk membantu atau menguatkan lagi rumah tangga mereka. Sekian, terima kasih.